Ustazah akan baca, tuan-tuan dan puan-puan akan ikut, ya. Mata a'taka, ashhadaka birrahu, wa mata mana'aka, ashhadaka qahrahu, fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqabbilun biwujudi lutfihi alaika. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita bincangkan daripada hikmah yang ke-93 sampai hikmah yang ke-105, ya. Daripada hikmah 93 sampai hikmah yang ke-105, sebenarnya ia berkait dengan pemahaman kita terhadap apa yang Allah beri dengan apa yang Allah tahan. Ya, maknanya apa yang kita nak, dapat ke tak dapat, apa yang kita tak nak, dapat ke tidak. Dia kata kunci kat sini adalah tentang al-ata' wal mana', pemberian dan penahanan. Itu daripada hikmah yang ke-93 lagi. Jadi bila kita tengok pada hikmah yang ke-103, maksudnya adalah mata a'taka, apabila Allah a'ta, maksud apa a'ta? Memberi. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kurniaan kepada kamu. Tuan-puan seronok tak dapat kurniaan Allah? Suka kan? Orang kahwin nak apa? Nak cahaya mata. Dapat anak, seronok tak? Seronok. Anak itu adalah kurniaan. Nampak tak itu kurniaan? Nampak. Nampak lahir anak tu. Nampak pergi scan dah nampak dah baby tu kan. Ya, itu nampak. Hikmah ini mengatakan apabila Allah memberikan kurnianya kepadamu, maka dia akan menunjukkan kepadamu ashhadaka, maksud dia di sebalik kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu, jangan nampak kurnia saja. Jangan nampak anak yang lahir saja. Jangan nampak pangkat yang Allah bagi itu saja. Tapi ada yang Allah nak kamu saksikan. Perkataan syahadah tu kan? Ashhadaka. Ada yang Allah nak kamu saksikan. Saksikan apa? Di sebalik kurniaan, birrahu. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, birrahu, kasihan belas Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik kurniaan. Kita tengok kurniaan rahmat Allah, kita tengok kurniaan kebaikan daripada Allah, ya. Sebab itu menjadi adab. Bila melihat sesuatu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kita maupun kepada orang lain, apa adab dia? Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata mana'aka, dan apabila Allah, ya, dan apabila menolak pemberiannya atasmu. Mana'aka ni maksud dia adalah benda-benda yang kita nak tak dapat. Kita rasa macam tertolak. Ya, apa yang kita mahu macam terhalang. Ada tak tuan-puan apa yang tuan-puan nak terhalang? Ada tak benda-benda yang tuan-puan tak nak tapi terpaksa terima? Yang tu banyak kuat jawapan ni. Ada. Memang mesti ada lah dalam hidup masing-masing. Benda kita tak nak dapat. Rasa macam mana? Bila benda terpaksa terima, rasa macam mana? Ui, sakit. Ya, sakit. Tergolek tergelantang. Kalau kita tak boleh terima, tapi kita kena terima, tergolek kita. Ada tak benda yang kita nak tapi tak dapat? Dapat kat orang sebelah? Dapat kat kawan baik kita?
dapat kat jiran kita, ada tak rasa sakit melihat apa yang mereka dapat? Kalau hati tak bersih, sakit dululah, sakit dulu. Tapi di sini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini nak bagi kita faham. Ya, nak membimbing kita. Maka apabila Allah tolak sesuatu yang kita nak ataupun menolak pemberiannya atasmu, asyhadaka. Allah nak kamu saksikan apa? Allah nak kamu saksikan qahrahu. Kuasa penuh, kuasa mutlak yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah nak kita tahu bahawa manusia makhluk ni tak ada kemampuan. Ustazah semalam berborak dengan anak Ustazah. Ada poin yang dia sebut yang mula-mula anak perempuan, lepas tu anak lelaki. Yang melekatlah kat kepala Ustazah. Dia kata ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala ni Umi, yang memang tidak dapat tidak lagi. Yang kita kena terima macam mana kita terima orang menerima ketentuan kematian. Tuan-puan cuba bayang orang menerima ketentuan kematian, confirm tak boleh hidup. Betul tak? Yang dah tuan-tuan puan-puan mungkin dah rasa kehilangan suami ke, kehilangan isteri ke, kehilangan anak ke. Kita okey, kita faham, kat sini kita faham apa dia? Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita terlalu sedar dan yakin tidak dapat kita buat apa pun. Namanya apa dia? Mati. Menangislah macam mana pun, himpunlah doktor pakar seluruh dunia antarabangsa pun, kalau dah nyawanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat diubah lagi dah. Orang yang mungkin pernah melalui exercise ini, riyadhah ini, ujian ini, dia sangat tahu macam mana penerimaan, macam mana dia kena berdamai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, macam mana nak menguruskan rasa kerinduan dan kehilangan sebab tidak mungkin dapat dihidupkan semula atas dunia ni. Masya Allah, Masya Allah. Lalu apa kata, ni Ustazah, ni bukan kata Syekh Ibnu Athaillah, ni anak Ustazah. Ya, tak belajar tinggi pun lagi. Dia kata apa? Dan orang yang kematian tu Mi, Allah uji habis perasaan dia. Memori dia, kenangan dia, kerinduan dia, rasa kehilangan dia, kesakitan dia. Tapi kalau kita sedar satu perkara, sebenarnya Allah bukan uji perasaan tu, bukan perasaan tu yang jadi ujian. Tapi yang Allah uji adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dengar tu kan saya fikir pandai pula lah budak ni. Ya, dia kata apa? Umi, Allah bukan uji perasaan. Allah uji keimanan sebab kalau tidak ada keimanan, tak boleh bangkit berhadapan dengan takdir yang kita tak mampu buat apa-apa. Bila ada iman, kita percaya apa? Selepas mati ini ada kehidupan yang kita boleh bertemu. Kita percaya musibah ini akan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kita percaya bahawa Allah takkan mensia-siakan segala apa yang kita tanggung dan rasa. Kita percaya. Percaya inilah iman. Tapi kalau hanya dengan rasa, kita akan tewas. Jadi Ustazah jadi berfikir, betul lah. Kita selalu rasa Allah uji perasaan. So kita tumpu kepada perasaan. Tapi sebenarnya yang Allah uji adalah keimanan. Kalau kita rasa berat, bukan masalah perasaan kita, masalah iman kita. Bukan untuk menguruskan perasaan semata-mata, iman kita juga kena diuruskan. Jadid imanaka bila ilaha illallah. Kuatkan iman kamu, teguhkan iman kamu, perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang mengurus mentadbir segala-gala atas muka dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Ustaz share kan ya. Maknanya sebab nak bagi tahu
Ada benda dalam hidup ni tuan-puan sekalian, kita tak nak tapi terpaksa terima. Yang kita nak tapi tak dapat. Orang tak boleh anak tuan-puan sekalian. Orang lain buat IVF, selesai cerita dia. Dapat 2-3 orang anak. Ya, gunakan teknologi. Apa kurangnya kita? Teknologi yang sama, duit kita banyak, tapi Allah tidak izinkan. Menangis air mata darah sekalipun, kalau Allah tidak berkehendak, kita tidak dapat buat apa-apa. Apa yang kita boleh buat? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Benda yang Allah tahan daripada kamu, benda yang kamu tak nak tapi kamu dapat. Asyhadaka, Allah nak kamu menyaksikan Allah itu Al-Qahhar, yang maha memaksa, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak. Kita tak boleh buat apa-apa. Kecuali apa dia? Fahuwa fi. Tengok kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaik. Yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaan itu, baik memberikan kamu kurniaan apa yang kamu nak dan sebagainya, baik Allah menghalang, menolak, tak dapat pun pada kita benda yang kita nak, sebenarnya pada semua keadaan itu muta'arrifun ilaik, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan akan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Masya-Allah. Ini macam salam perkenalan. Masya-Allah. Ya, tak sama dengan kita berkenalan, ya. Walillahil masalul a'la. Kita ya nampak berkenalan, bab nombor telefon kita cakap. Ya, salam lah apalah kan, ya. Allah Subhanahu wa taala nak memperkenalkan kekuasaan Allah, segala sifat Allah, ya, kepada kita. Maka jalan dia macam-macam. Antaranya apa dia? Ada yang dinamakan sebagai al-ata, pemberian, dan ada yang dinamakan sebagai al-mana'. Kamu terhalang daripada benda tu, kamu tak dapat benda tu. Tapi tak kisahlah apa pun keadaan dia, kita kena ingat satu perkara, fahuwa fi dhalika, fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaik. Maka dalam semua itu memperkenalkan kepadamu, wa muqabbilun biwujudi lutfihi alaik, dan menghadapkan kepadamu dengan kehalusan pemberian pemeliharaannya kepadamu. Masya Allah, subhanallah. Jadi yang jadi masalah kat kita tu, kita tak sampai kepada yang belakang tadi tu kan, yang maknanya kita menerima sesuatu, seronok lah. Ya, kita terhalang sesuatu ataupun dapat sesuatu kita tak nak, sedih, stres, apa segala macam. Yang Ustaz cakap seronok berlebihan sampai tak syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, stres dan sebagainya, ini tak menyampaikan kita kepada daripada perkataan fahuwa fi zalika. Tak sampai. Makna kita tak dapat melepasi hikmah yang sebenarnya. Kenapa Allah bagi benda tu? Kenapa Allah larang benda tu? Kenapa Allah tak bagi apa yang kita nak? Kenapa ia tertahan kepada kita tapi dapat pada orang lain? Kenapa orang lain tak dapat, kita dapat? Kita kena pergi kepada hikmah yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iaitu sebenarnya Allah nak memperkenalkan ataupun yang kita sebut ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini adalah jalan yang Allah nak bawa kita untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, tanya diri kita masing-masing. Ustazah tanya pada diri ustazah. Kadang-kadang kita terlampau sibuk, ya. Sama ada kita disibukkan dengan nikmat yang bertali arus yang Allah berikan kepada kita sampai seronok sangat, ataupun Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesulitan, kesusahan, sehingga kita disibukkan juga dengan masalah-masalah dan ujian tu, hilang fokus dan tumpuan kita. Kenapa? Allah sedang menguji kita dengan ujian dan kesulitan. Dua-dua keadaan result dia sama, kamu disibukkan dengan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Sama aja. Susah ke senang ke, balik kamu ni duk fokus kat mana?
Ya, mana Allah dalam kesenangan kamu? Mana Allah dalam kesusahan kamu? Ya, sedangkan sahabat-sahabat sekalian, yang paling mahalnya apa dia? Tanya diri kita, kamu nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Nak ma'rifatullah ke tidak? Tanya diri sendiri. Kadang-kadang kita terlupa nak tanya diri kita, tuan-puan sekalian. Kita terlupa bahawa di antara nikmat yang besar dalam hidup ini adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Ya, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam hati kita, dalam rutin harian kita, dalam keinginan kita, rupa-rupa kita terlupa memasukkan dalam harapan dan keinginan kita adalah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tersibuk dengan cinta makhluk, cinta dunia, leka. Kita terlupa di mana ya yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan betapa seriusnya kita bahawa kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin mengenalmu. Ya Allah, kurniakanlah aku nikmat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan dapat memberikan sebaik-baik ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan amat lapang dalam kehidupan yang silih berganti di dunia ini. Kenapa? Dia mendapat penawar yang paling dahsyat, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal mak kita pun kita dah boleh sangka baik. Betul tak tuan-puan? Dah mak kita memang baik. Senang je sangka baik. Tak adalah. Takkanlah mak nak buat macam tu. Ya. Tapi bila kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang terancam adalah sangkaan kita kepada Allah. Dan Allah meletakkan satu garis yang disebut dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba aku pada aku. Kita dapat atas apa yang kita sangka. Kita ada teori-teori motivasi macam-macam lah kan. Tapi inilah teori motivasi terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti yang lebih baik, tak ada tandingan dengan yang lain. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku kepada aku. Teori motivasi kata, fikir baik dapat baik. Fikir jahat dapat jahat. Ya. Dalam hadis qudsi sebut, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku kepada aku. Kalau kita tak tahu, tuan-tuan, kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang kita akan dapat. Siapa dia tahu? Kita tak tahu apa yang kita boleh dapat. Kita tak tahu ke mana hala tuju takdir yang Allah sedang berikan kepada kita. Ke mana? Tapi kita boleh mendapat pencerahan dengan apa yang kita sangka dalam hati kita. Kalau kita nak tahu, tengok apa yang kita sangka. Elok ke tak elok benda ni kat kita sebenarnya? Apa yang kita sangka? Kalau kita sangka, Allah pasti melindungi aku daripada keburukan. Allah pasti tidak mensia-siakan segala kesabaran, segala kesungguhan. Allah pasti akan bagi syurga insya-Allah kepada aku. Apa yang kita dapat? Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan sangkaan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, penting kita tanya, aku ni aku ni nak ke tak nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau tidak, tuan-puan sekalian, otak kita, hati kita betul, kita akan dilekakan dengan benda lain. Kita akan tertumpu dan terfokus kepada benda lain. Tapi kalau kita cuba manage, tuan-puan sekalian, ya Allah, Allah nak perkenalkan aku kepada Allah ni. Allah nak bagi aku nikmat ma'rifatullah. Kita belajar Asma'ullahil Husna, tapi tak hadam pun dalam penghayatan hidup kita. Sekarang Allah nak perkenalkan, nanti kamu akan tahu menghayati makna Al-Ghaffar, makna Al-Qahhar, makna Al-Latif.
Sebelum ni kamu cuma belajar je kat Masjid Bukit Jelutong. Melalui takdir yang aku takdirkan, kehidupan yang aku rencanakan kepada kamu, pemberian aku kepada kamu, halangan yang aku tak bagi pada kamu, kamu akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kamu tahu, oh dikatakan Al-Ghaffar, dikatakan Al-Qahhar, dikatakan Al-Wahhab, tapi kamu boleh rasa, hayati. Memang Allah Maha baik. Sampai macam tu. Allah Maha baik. Allah Maha latif. Macam yang disebut oleh Ibnu Athaillah, bukan saja Allah nak mengenalkan kepada kamu supaya kamu kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan muqabbilun, menghadapkan batang tubuh kamu, hati kamu, wajah kamu kepada apa? Biar kamu berhadap dengan latifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Biwujudi lutfihi alaik, kehalusan pemberian, pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Jadi kita tu dalam menempuh sesuatu, ya tuan-puan sekalian, sangkaan baik kita, ketenangan kita apa dia? Kerana kita merasakan ini datang daripada Allah Al-Latif. Al-Latif ni tidak mudah nak guna bahasa Melayu untuk kita menterjemah dengan memberikan makna yang tepat. Biasa kita kata Al-Latif ni lembut lah. Ya. Menyantuni, lembut, halus, memahami. Macam tu payah juga nak cakap macam mana. Ya. Al-Latif. Tapi maknanya, dia tuan-puan sekalian, maksud dia Al-Latif ni selalu bersama dengan Al-Khabir, Al-Alim. Kenapa? Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita kena dengan seluruh pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tentang ciptaannya, tentang hamba-Nya, tentang segala-galanya. Dia yang jadi orang tidak boleh latif tu tuan-puan. Kita ambil dulu peringkat orang Tak sama latif Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia. Walillahil mathalul a'la. Tapi saya nak bagi faham. Ada orang ada sifat latif pada peringkat manusia lah. Maknanya dia lembut, dia latif. Tapi ada orang tak. Biasanya orang yang latif ni tuan-puan sekalian, kita nak faham, dia bersifat memahami. Kenapa dia memahami? Kerana dia mengetahui. Ini sesama manusia. Ya? Kadang-kadang kita tengok orang tu boleh berlembut dengan seseorang, kan? Kita dah nak marah dah. Tapi orang yang berlembut tu kata, dia ni sebenarnya bekas pesakit jiwa. Dia tahu, dia kenal lebih daripada kita. Kita cepat nak marah sebab kita tak kenal dia. Kita tak tahu tentang dia. Orang yang boleh tahan sabar, boleh layan baik ni, dia kenal, dia tahu. Dia ni banyak dulu ujian-ujian hidup dia ni orang susah, dia ni. Jadi kita punya ketahanan untuk berbuat baik tu tinggi. Sebab apa? Kita memahami. Kita mengetahui. Itu manusia. Ya, manusia macam tu. Ada manusia tuan-puan sekalian, memang dia tidak halus kan? Tak halus dalam memahami perasaan orang lain. Antara sebab kenapa orang tu, ini ciri-ciri manusia lah. Kenapa dia tak boleh menyantuni orang dengan baik? Antara sebabnya adalah sifat selfish, orang yang tak cuba untuk memahami dan mengetahui kondisi orang lain. Boleh jadi sifat tu ada pada keluarga kita. Siapa yang ada sifat macam ni, dia memang terhalang untuk memiliki nilai-nilai seperti Al-Latif, ya, maknanya pandai menyantuni, empati yang tinggi, sebab tak nak ambil tahu. Alam taklah bukan urusan aku. Nak jaga diri dia je kan? Memang. Ini dalam konteks manusia. Walillahil mathalul a'la, Allah bukan bandingan dengan semua-semua tu. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala, latifnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha mengetahui. Maknanya tuan-puan, setiap yang kita dapat
Atau setiap yang kita nak tapi tak dapat, atau setiap yang kita tak nak tapi Allah bagi kat kita, kita harus yakin Allah memberinya dengan penuh kelembutan, dengan penuh memahami, dengan penuh maha mengetahui, dengan pemeliharaan yang begitu rapi. Bukan bagi pada muka kau lah, ikut kau lah nak jadi macam mana, ataupun tak bagi ikut suka hatilah. Tidak. Allah Al-Hafiz, Allah yang maha memelihara, Allah yang maha melindungi, Allah yang maha menjaga. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita nak cakap lah tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kesempurnaannya, memang Ustaz tak mampu. Ya, kenapa? Kerana terlalu hebat, maha sempurna. Tapi nak suruh kita yakin, sahabat-sahabat sekalian, nak suruh ustazah yakin. Jangan salah faham dan salah pandang dan salah sangka dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jangan salah pandang, jangan salah faham, jangan salah sangka dengan apa yang Allah tak bagi pada kamu. Dan kamu jangan salah faham, salah pandang, salah sangka dengan benda yang kamu tak nak tapi Allah hadapkan kepada kamu. Kenapa? Sebab Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Sebab Allah maha mengetahui buruk baik, kelemahan, kekuatan, kelebihan, kekurangan, segala-gala dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita meyakini yang demikian, sahabat-sahabat sekalian, terpujuklah hati kita. Tapi kadang dia pula yang jawab, masa dengar ceramah tu terpujuklah ustazah. Lepas 5-6 langkah keluar masjid sekarang, dah jadi asal balik. Jadi maksud dia kena selalu datang dengan ceramah. Memang, kita ni memang kena selalu diperingatkan. Ustazah juga melalui banyak riadah dalam hidup kan. Banyak riadah dalam hidup. Memang try and error. Jatuh tersungkur tu terbalik apa segala ada. Masya Allah, subhanallah. Tapi Ustazah letakkan, belajar daripada semua yang kita lalui ini. Dan Ustazah share dengan tuan-puan, Ustazah letakkan beberapa penanda aras. Supaya dalam tempoh riadah ataupun latihan itu, kita tak jatuh merudum ataupun terbabas. Riadah tu pasti latihan. Ya, tak ada orang belebok tu jadi elok je kan. Bertatih nak menerima, nak menolak, kena apa segala macam lah dalam hidup ni. Jadi Ustaz belajar apa-apa perkara. Pertama, sahabat-sahabat sekalian, kalaupun kita tak boleh baiki yang lain-lain, tapi baikilah sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Kita mungkin tak boleh nak baiki apa benda yang lain-lain yang besar-besar. Kita nak baiki suasana, belum lagi. Kita nak baiki keputusan, belum lagi. Kita nak baiki penerimaan, belum lagi. Habis semua benda belum, tak apa. Tapi nombor satu apa dia? Baikilah sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh lah, saya tak boleh baiki lagi lah. Saya menyampah dengan dia. Tak apa lagi. Dengan dia tu orang lah. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham maksud Ustazah yang tuan-puan? Yang orang lain tu mungkin ambil-ambil. Kita take turn lah. Ya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak wajar, tidak layak, tidak boleh kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa jua alasan? Kalau dengan orang kita banyak alasan kita kan. Dah memang dia teruk. Ustazah tak tahu. Dia cakap kan, okeylah. Yang tu nanti dulu. Kita ambil nombor satu dulu. Apa dia? Baikilah sangkaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau tidak mengurniakan ataupun Engkau tidaklah menarik sesuatu daripada aku ataupun bagi benda yang aku tak nak ataupun tak bagi benda yang aku nak kecuali Kau tidak buat semua tu untuk tujuan menjatuhkan aku, tidak. Tapi sebenarnya dengan tujuan untuk mengangkat kedudukan aku di sisi Engkau dan Engkau Maha mengetahui. Dah sangkaan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tak buat zalim kat kita lah. Allah takkan kita nak kata Allah melukakan hati kita? Takkan kita nak kata Allah menyakitkan hati kita? Takkan kita nak kata Allah menyusahkan hidup kita?
Mulut kita pasti tak tergamak nak cakap demikian, betul tak? Kalau orang dengar apa orang kata, apa akak ni pergi kuliah hari-hari. Boleh pula akak cakap, Allah saja nak menyakitkan hati saya. Boleh. Kita tak cakap kat mulut tuan-puan, tapi kita rasakan kat dalam. Sebab tu saya tak cakap pasal mulut tadi, bukan pasal lisan. Pasal sangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap tak, ya Allah, kau tidak mau, kau tidak untuk melukakan aku. Kau bukan nak menyakitkan aku. Kau nak menyembuhkan aku. Kau nak merawat aku. Kau nak berikan keperluan hidup aku. Wih, siapa boleh riadah yang hati tu. Ni Ustaz cakap ni pasal Ustaz jatuh bangun di situ tuan-puan. Bukan sentiasa kita menang. Syaitan, nafsu menyebabkan kita kalah tuan-puan sekalian. Tapi kita bangkit, biiznillah. Allah tidak. Allah tidak menyakitkan kita, bahkan menyembuhkan. Allah tidak melukakan, bahkan merawat apa yang terluka kat dalam. Jangan salah sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bagi walau setitik pun ya sangkaan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri apa yang kita perlukan untuk sebuah perjalanan kehidupan yang terlalu panjang. Kita cuma fikir untuk diri kita hari ini dan esok saja. Betul tak tuan-puan? Kita sakit hati cerita hari ni. Kita tak nampak 10 tahun lagi apa, 5 tahun lagi apa. Andai seseorang itu tahu bahawa kesabaran dia hari ini, pahala yang dikumpulkan pada hari ini adalah untuk bekal dia di atas pelantar kematian dia nanti. Lagi 3 tahun contohnya, tuan-puan rasa boleh sabar tak? Sabar. Kalau kita tahulah. Jangan ini untuk nanti kita nak cari bekal nak mati macam mana. Untuk alam barzakh macam mana? Untuk padang mahsyar macam mana? Kita hanya fikir yang hari ni tuan-puan. Allah fikir keperluan kita. Maknanya Allah menyediakan keperluan kita. Kamu ni kalau ikut kepala otak kamu ni, contoh macam tu lah, macam kita kata kat kita lah. Aku ni kalau ikut kepala otak aku, fikiran kita berkisar kat situ je. Apa dia? Kecewa, terluka, perasaan, emosi. Akan sampai waktunya kita tak perlu semua tu tuan-puan. Kalau kita dah diuji dengan sakit nak mati, kalau kita dah ada dalam kubur, kalau kita dah sakratul maut, kalau kita dah nazak, peduli apa dah kita semua-semua tu. Betul tak? Pada waktu itu apa yang paling penting? Bekalan kita, bekalan. Saya teringat seorang imam. Ya, jadi beliau ni dimasukkan dalam penjara. Dimasukkan dalam penjara. Saya ingat-ingat lupalah cerita ni Jadi, kalau sebelum dalam penjara, beliau ni dalam sebulan mungkin sekali ke 2 kali macam itulah akan khatam Al-Quran. Tapi bila masuk dalam penjara, tuan-puan sekalian, hampir setiap 8 ke 10 hari akan khatam Quran 1 kali. Bila masuk penjara. Maknanya, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran, sehinggakan dalam penjara, sebelum kematian beliau dalam penjara, beliau telah dapat khatam Al-Quran sebanyak 82 kali. Lepas tu meninggal. Dan beliau ni meninggal dunia lepas baca ayat tentang masuk-masuk syurga ni lah. Saya tak lupa dah ayat mana masuk syurga. Cuma beliau pernah menukilkan kata-kata, beliau kata, kalau tanya dia apa benda yang dia sangat sesalkan, yang dia rasa kerugian dalam hidup dia, maka dia jawab, yang paling disesali dalam hidup dia adalah masa yang dia ada yang tidak dia isi dengan membaca Al-Quran. Padahal dia orang yang banyak baca Quran. Dan maksud dia, masa yang dia tak isi dengan baca Quran tu, maksud dia buat apa? Dia buat kerja dakwah. Dia buat amar ma'ruf nahi mungkar. Maknanya dia bukan buat benda lalai. Tapi dia nak bagi tahu betapa utamanya Al-Quranul Karim. Sebab bagi dia tuan-puan sekalian, duduk dalam penjara dengan Quran, terus absorb keindahan dan kenikmatan. Terus. Sampai dia kata, dia renung balik, masa-masa dia tak pernah lalai macam kita pun. Tapi dia boleh cakap, antara benda yang dia rasa macam rugi, sesal. Dulu ada masa-masa dia yang dia tidak hidup
benar-benar dengan membaca Al-Quranul Karim. Punya seronok indahnya baca Al-Quran. Ustazah masa baca tentang kisah tu tuan-puan sekalian, dia berfikir juga. Kalau kita dah selalu dengar kan macam mana para sahabat, para tabi'in bagi tahu cerita-cerita mereka, bagaimana asyiknya mereka dengan Al-Quran, bagaimana ya Allah, rasa macam sesuatu ya tuan-puan sekalian. Cuma kita boleh kata macam ni, kita pasti takkan tahu rasanya sehingga kita melakukannya. Ni bolehlah kita cuba nak cakap macam berangan-angan macam tu kan. Buat dulu. Kalau kita bagi masa pada Al-Quranul Karim, mungkin nanti kita pun akan cakap yang sama. Ya Allah, aku pandang masa silam aku. Ya, masa silam yang aku habiskan dengan meratapi nasib. Ya, berfoya-foya dengan kesenangan. Yang penting apa dia? Kita melihat masa-masa lepas kita yang tidak ada Al-Quran dalam pengisiannya. Mungkin kita pun boleh cakap macam tu tuan-puan. Bila kita bagi masa kita pada Al-Quranul Karim. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, ini antara benda yang Ustazah pun terasa tuan-puan. Ya Allah, kita tak tahu apa keperluan kita yang sebenar-benar. Kan? Keperluan kita Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Masa kita nak mati dah dekat. Kita ni hidup macam hidup selama-lamanya, gaya kita hidup tu. Cara kita berfikir tu, keinginan nafsu kita yang menggelepar tu, seakan-akan kita tak bertemu mati. Atau seakan-akan mati tu jauh lagi. Orang lain esok lusa, aku lambat lagi. Paling tak 20 tahun lagi. Seakan-akan ada jaminan demikian. Padahal tak, sahabat-sahabat. Ya, boleh jadi apa yang berlaku kepada kita hari ini sebab Allah nak menyiapkan untuk setahun lagi. Setahun lagi kamu akan mati. Bekal yang kamu nak bawa apa dia? Al-Quranul Karim. Yang boleh memberi syafaat kepada kita. Yang boleh menjadi saksi kepada kita. Cuba tuan-puan bayangkan sekarang agak-agak pada kehidupan ni kita dah perform sekarang ni, dah buat sekarang ni. Apakah Quran akan menjadi saksi kepada kita? Wahai Allah, aku adalah Al-Quran yang dia baca siang dan malam. Aku adalah Al-Quran yang menyebabkan matanya bersengkang pada waktu malam kerana dia bangun membaca aku. Aku adalah Al-Quran yang menyebabkan dia berjuang pada waktu siang untuk menegakkan aku. Agak-agak Al-Quran akan jadi hujah kita tak? Dengan apa yang kita dah buat sekarang. Maka ya Allah, hari ini aku, ya engkau izinkan untuk memberi syafaat kepada dia, dapat syafaat Al-Quran. Selamatkan, lepaskan daripada azab neraka Jahannam, silakan masuk syurga. Ya, yang Allah kurniakan kepada kita. Agak-agaklah. Kita bersengkang mata tak waktu malam untuk Quran? Kita berhabis-habisan tak pada waktu siang untuk memperjuangkan Al-Quran atau tidak? Atau semua ujung-ujung mata, adalah baca sikit-sikit ustazah, jangan tidak. Ni main-main jangan tidak ni, payah ni bekal kita. Kita duduk tumpu, Masya Allah. Ya. Sebenarnya tuan-puan, nafsu ni memang liar sangat, liar. Ya, memang liar. Dia tak kena, tu yang kadang-kadang macam-macam Allah bagi ya. Nak memperbaiki kita. Memperbaiki kita. Kita ni, tapi kalau kita boleh jaga sangkaan kita, tuan-puan, sangkaan Allah sedang memberikan apa yang aku perlu. Aku cuma fikir hidup aku sekarang je. Ya, aku tak fikir aku nak mati macam mana. Aku tak fikir aku dalam kubur seorang-seorang macam mana. Aku tak fikir aku ke padang mahsyar macam mana. Allah siapkan semua. Kamu selamat nanti dalam alam barzakh. Al-Quran yang kamu baca. Kamu nanti selamat nanti kat padang mahsyar. Ya, kamu nanti masuk syurga tanpa hisab. Kerana kesabaran kamu yang luar biasa masa kamu berada di atas dunia. Masya Allah. Tapi kalau tak dapat semua tu masa kita hidup ni, dalam kubur nak buat macam mana? Tu yang merintih hidupkan balik. Orang dalam neraka Jahannam, dalam surah Fatir ada sebut. Dalam neraka, yastarikhun, meraung, menjerit. Apa yang dijeritkan? Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkanlah kami. Na'mal salihan. Untuk kami dapat melakukan amalan yang dulu kami tidak lakukan. Tapi takkan dapat dah peluang untuk balik ke dunia. Jadi kita tu kena sedar diri kita. Ingat,
Jangan dilekakan dengan macam-macam keadaan yang berlaku, sebab yang paling besar hikmah ini. Allah nak berkenalan dengan kamu. Allah nak memperkenalkan, nak bagi kamu nikmat ma'rifatullah. Allah nak kamu menyaksikan apa dia? Kegagahan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nak mengadapkan pada hati kamu biar kamu terasa apa dia? Betapa latifnya pemeliharaan Allah kepada aku. Allah pelihara kita. Nombor satu apa tadi tuan-puan? Jaga sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jaga lisan kita. Memang melalui kehidupan ni, kalau boleh segala yang sakit nak dikeluarkan di sini. Setuju tak tuan-puan? Lepas tu kita katalah, saya ni memang jenis meluahkan. Betul, nak luah-luah pun. Tetapi jaga lisan. Tidaklah bercakap kecuali apa yang Allah redha. Jadi kena fikirlah. Betul nak ikut sakit hati macam-macam nak cakap. Tapi redha ke Allah kalau aku cakap macam ni? Kena fikir. Ya? Dah marah sangat, mungkinlah sesekali terkeluar, tapi kalau dah hari-hari jadi mainan mulut tak elok juga kan, ya. Sebagai manusia biasa mungkin sekali-kali terkeluar. Perkataan tak guna ke, ataupun yang lebih teruk daripada itu. Tapi akhirnya kita kena belajar manage lisan kita apa dia? Kekang, imsak, kena kekang. Kenapa? Sebab inilah latihan yang nak jadikan kita lebih baik ni. Kekang, cuba ajar untuk mengeluarkan percakapan yang Allah redha. Bukan orang redha, Allah redha. Kalau ikutkan, memang nak cakap macam-macam, nak ungkit semua. Tetapi kerana memikirkan apa yang Allah redha, keluarlah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. InsyaAllah Allah akan bantu. Kita kan nak Allah jaga kan? Kat situ kunci dia. Kita nak cakap dengan orang tak hargai kita ke, jasa kita banyak, budi kita banyak, gini. Itu memang tu. Ya, boleh buat bibliografi lah. Nak cakap pasal jasa. Tapi kita fikir apa yang Allah redha untuk aku cakap. Kita pun cakap 2 patah perkataan sahaja. Apa dia? Alallah. Alallah. Ni orang Arab selalu cakap. Alallah ni maksud dia apa? Semuanya dah serah pada Allah untuk Allah ganjari. Alallah. Tak ada kita nak hadap pada orang, dia dah cukup. Orang memang tak berbaloi kalau nak balas. Tak berbaloi. Kita pergi cerita segala macam pun kat dia, kena dengan orang yang memang tak, daya imajinasi dia tak tinggi, dia tak faham kita cakap apa. Abang tahu tak betapa sakitnya bersalin tu? Dia takkan tahu. Sebab dia tak pernah rasa. Ya, itu semua pada ustazah membazir cakap. Membazir Elio, baik cakap, baik subhanallah. Cakap ke anak-anak ke, kamu tahu tak macam mana dulu air susu lah apa. Itu semua tak payah cakap. Hanya memenatkan. Kita cakap apa? Alallah. Semuanya dah serah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak payah sibuk-sibuk nak ingat benda tu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mensia-siakan ganjaran yang Allah nak bagi kat kita. Memang kita kena faham macam ni tuan-puan. Tak berbaloi untuk manusia balas. Okey, andai kata diberi pilihan atas segala tenaga kita, segala susah payah kita sebagai ibu, sebagai isteri ataupun tuan-tuan sebagai seorang suami dan ayah. Diberi pilihan, isteri balas atau suami balas dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-puan nak yang mana? Balasan Allah. Kita kata, oh biar suami ni akan balas dengan seluruh kasih sayang dia. Apakah sama kasih sayang suami dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Kalla, tidak sama. Cinta Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan apa? Jaminan seluruh kebaikan dunia akhirat. Senang dunia, senang akhirat, jamin semua. Allah Subhanahu Wa Taala Khaliq. Manusia biasa je. Cakap sayang, cakap nak jaga. Tengah kita bercakap pun dia tidur.
Kan? Itulah yang kita rebut-rebut, kejar-kejar. Depan mata kita Allah tunjuk. Kau jangan bazir waktu dengan apa? Dengan apakah halnya kan? Cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah. Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah sediakan. Neraka Allah selamatkan kita daripada neraka. Apa yang makhluk boleh bagi? Tak ada apa. Itu kita nak apa ni, nak sangkaan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan nak jaga lidah. Jaga lidah. Lidah ni dah banyak bentuk. WhatsApp pun lidah juga. Tak cakap tapi mesej kan. Macam-macam mesej. Jaga. Kepuasan dalam latihan riyadhah nafsiyah tuan-puan adalah kepuasan menahan. Kalau tuan-puan nak tahu. Bukan kepuasan melakukan. Kita dalam riyadhah nafsiyah ataupun tazkiyatun nafsi, kita boleh solat, kita boleh puasa, kita boleh zikir, kita baca Quran. Alhamdulillah, tu nikmat yang sangat besar. Tapi kepuasan yang melengkapkan lagi tuan-puan adalah kita tahan daripada cakap tak elok, kita tahan daripada marah, kita tahan daripada berdendam, kita tahan daripada menumbuhkan benih-benih kebencian. Menahan itu pasti lebih sakit, dan menahan itu lebih puas dalam tazkiyatun nafs. Tapi kita lalui dulu sebab Allah takkan sia-siakan. Tahan. Idea nak cakap tak elok tu ada tapi tahan. Rasa nak marah yang amat, tahan. Ada orang terlampau nak marah sampai terpaksa tumbuk dinding. Lepas ni jangan tumbuk dinding, sakit. Tumbuk bantal, tumbuk tilam. Benda-benda yang tak sakit lah. Tapi nak luah. Marah mok sekali. Lepas tu panggil tukang urut tergeliat jari kan. Marah bukan senang menahan marah. Oh, Tuhan puan, menahan marah tak senang. Kalau kena yang memang mega punya ujian tu menahan marah ni, Tuhan je yang tahu. Sebab tu Allah letakkan sifat orang muttaqin, iaitu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nak sampai tahap tu bertatih tuan-puan. Boleh menahan kemarahan dan memberikan kemaafan. Kita tahan marah lebih mudah kalau sekali dengan aku takkan maafkan kau. Itu baru okey. Padahal puas hati sendiri je kan ya. Takkan maaf. Biar merangkak dekat padang mahsyar besok. Itu baru lega. Tapi tak. Bahkan kita pun tak sanggup nak tengok siapa-siapa pun merangkak mencari kita akhirat besok. Merangkak dalam masjid dia pun tak sanggup. Tiba kita cakap suami kita, biar dia besok merangkak akhirat besok. Datang suami kita merangkak kat pintu tu. Leha, maafkan abang. Cuba rasa. Ya, bang, okey, Leha, maaf, bangun. Tu baru kat depan masjid. Habis tu yang kita kata, bukan main lagi nak suruh merangkak kat padang mahsyar. Sebab marah. Hakikat kita pun tak nak tengok benda tu. Kita akan maafkan, betul tak? Malu kita suami kita tu. Tapi marah. Sebab itu latihan kemarahan bagi kemaafan sekali. Subhanallah. Memang saya cakap senang. Cuba rasa nak mati punya payah. Boleh pitam. Betul. Boleh pitam. Boleh secara biologi tu rasa macam berpusing, rasa nak terbalik. Sebab apa? Hoi, marah sakit. Lepas tu nak maaf pula. Riyadhah, latihan. Orang boleh blame kita. Alah, latihan, kejap gagal. Biar. Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin, baik sangka dengan Allah. InsyaAllah aku pasti berjaya. Aku nak masuk syurga Firdaus yang paling tinggi. Allah akan tolong aku. Jatuh bangun tu biasa. Kita manusia biasa. Kita belajar dan terus belajar. Tapi, letak dia punya penanda tadi kan. Biar nampak bertambah baik kat mana, lidah kita terjaga. Tapi kalau mencarut je kerja dia, memanjang, menyumpah seranah je, kita tak nampak penambahbaikan. Yang ketiga, jaga apa dia? Jaga tingkah laku kita kepada orang lain. Jangan memudaratkan orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Ya? Jangan mengabaikan tanggungjawab kepada orang lain. Jadi itulah. Kita marah, tapi hak orang tu jangan ambil. Kita marah,
Tanggungjawab dia kita kena buat. Marah macam mana pun dengan anak, anak kena bela, anak kena jaga. Kan? Marah macam mana pun dengan suami, kita kena taat juga. Tanggungjawab. Itu yang menjaga kita tuan-puan sekalian. Kalau tak, kita diuruskan, kita dikuasai oleh kemarahan kita. Dikuasai oleh nafsu kita. Kita tak nampak jalan. Habis semua kita langgar. Habis syariat semua kita langgar. Ya marah, tapi tanggungjawab kena buat. Ya marah, tapi hak kena bagi. Hak orang tu kena bagi. Barulah kita nampak, ya, aku ni ada penambahbaikan, ada perubahan, nak jadi lebih baik insya-Allah. Dan yang paling besar, tuan-puan sekalian, adalah seperti mana yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang paling besar, nikmat yang paling besar di atas semua yang jadi pada kita, baik dapat apa yang kita nak, tak dapat ke apa, ialah nikmat ma'rifatullah. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila kenal Allah Subhanahu wa taala, kita sangka tadi kan, yakin kan, Allah nak beri apa yang kita perlukan. Contoh tuan-puan, antara yang saya boleh kongsi dengan tuan-puan, dah terasa lah pada usia-usia macam ni kan, pada keadaan sekarang ni, dah terasa memang Allah sebenarnya nak rapatkan kita dengan Al-Quran tuan-puan. Sebenarnya kita ni, Allah nak rapatkan kita dengan Al-Quran. Kita kadang-kadang pada fasa-fasa umur 40-an, 50-an, mak-mak ni lah kan, veteran-veteran, ayah-ayah, atuk-atuk, nenek-nenek ni, dia punya sensitif tu kuat. Betul tak? Sensitif, tak apalah, orang tak hargai. Dulu tak macam tu sangat kan, tapi macam ni, sebab kenapa kita rasa macam tu? Sebab kita dah pernah buat sesuatu untuk orang lain. Sebab kita dah pernah buat, ya, maknanya kita dah bagi masa, kita dah bagi tenaga. So itu memang lumrah lah. Kita tengok mak-mak kita pun kan, lebih sensitif, nak dihargai. Itu fitrah manusia, ya. Macam-macam. Tapi ni Ustaz bercakap, bila kita belajar, andai kata Allah uji kita demikian, kita rasa macam kita tak dihargai dan sebagainya, kita tanya diri kita, harga kita kat mana? Tu soalan kita kena tanya. Syekh cakap, orang tak hargai kita, masyarakat tak hargai kita, anak-anak tak hargai kita. Saya satu soalannya, harga kita kat mana? Cuba jawab tu. Sebab kita terlalu banyak menggunakan perkataan hargai kan? Cuba jawab, harga kita kat mana? Sebab kadang-kadang, itu hanya soalan-soalan yang datang daripada nafsu kita ya tuan-puan sekalian. Kita disibukkan dengan soalan yang menyakitkan kita balik. Padahal kalau kita tanya, kat mana harga aku? Bila ustazah tanya pada diri sendiri, harga aku kat mana? Baru macam kita ni macam tercari-cari, kat mana harga aku? Harga aku pada pakaian yang aku pakai ke? Harga aku pada nama aku ke? Harga aku pada apa? Pada gelaran pangkat aku ke? Harga aku pada harta aku ke? Harga aku pada jasa aku ke? Orang lain pun sama je jasa. Mak bukan seorang mak atas dunia. Berjuta mak atas dunia. Betul tak? Isteri. Bukan gitu seorang isteri. Berbilion-bilion isteri atas dunia. Habis tu di mana harga kita? Masa kita bertanya tu tuan-puan, kita pun cari-cari Allah. Tiba-tiba dapat jawapan. Kalau aku ni betul-betul berharga, sebelum aku minta orang lain menghargai aku yang kena hargai diri aku sendiri. Dengan memberikan yang terbaik untuk diriku. Apa yang terbaik? Al-Quranul Karim. Kalau kita tak boleh berikan yang terbaik, iaitu Al-Quranul Karim kepada diri kita, tolong jangan sibukkan diri kita dengan mengharapkan penghargaan orang kepada kita. Kita tuan punya badan pun tak boleh hargai, ini kan orang lain yang memang tak badan dengan kita. Yang memang bukan kita. Kita tu sendiri yang bergelumang dengan perkataan menghargai. Kenapa tak hargai diri dengan sesuatu yang terbaik? Apa yang terbaik? Al-Quranul Karim. Mata kita hargai, baca Quran. Hati kita hargai, fahamkan Quran. Telinga kita hargai, dengar Al-Quran. Pasti hidup kita akan berubah. InsyaAllah. Akan berubah. Kita tak akan berada takut lama. Tapi apa dia? Buat. Hargai diri kita. Al-Quranul Karim. Allah nak kenalkan. Nak berikan kita ma'rifatullah. Nanti kita akan tahu.
Allah nak hadapkan, wa muqabbilun, nak bagi tahu, aku pelihara kamu dengan sehalus-halus pemeliharaan, sehalus-halus penjagaan. Aku jaga zahir batin kamu. Kamu je tak sedar. Kamu je meratapi benda yang kamu tak dapat, ataupun kamu je komplain benda kamu tak nak tapi kamu terpaksa terima. Sedangkan sebenarnya Allah nak kurniakan kepada kamu ma'rifatullah, dan Allah nak tunjuk kat kamu, aku sedang jaga kamu dengan penjagaan yang terbaik. Tu kita kena yakin. Jadi kita kata, aku berharga. Kat mana harga aku? Quran dalam hidup aku. So kita pun tukar habis rutin harian kita. Quran, 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 Quran. Dah, orang lain ni biarlah. Yang kedua, Nabi sebut, syarful mu'min, salatuhu bil-lail. Ustaz minta maaf ya, bukan, ini tak pasti apakah Nabi sebut ataupun kata-kata sahabat. Ya, kita ambil lah kata-kata sahabat lah kan. Syarful mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamul lail dia. Jadi tak payah nak minta dimuliakan. Kalau kita betul memuliakan diri kita, kita akan buat benda yang mulia. Apa yang mulia? Syarful mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah dia berdiri waktu malam, mendirikan malam dengan ibadah. Kita tak akan sibuk minta orang muliakan kita, minta orang peduli kat kita, minta orang hargai kita, kerana sudah diisi dengan nilai yang paling berharga, harga yang sebenar, iaitu Al-Quran. Dengan Qiyamul Lail, kedua-dua ini merupakan kunci yang sangat hebat dalam mengikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah harga kita, itulah nilai kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah berhenti setakat ini dulu. Ya, kita memang masa kita ada drag kan. Tapi Ustazah nak bacakan sikit kata-kata daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, menceritakan kisah pertemuan beliau dengan seorang wali Allah yang terkenal, iaitu Abul Habib Al-Badawi rahimahullah, dengan berkata, qala ya Sufyan, kereta yang Ustaz akan sebut nombor ni memang kena dialihkan sebab berada di depan bilik jenazah. Ada jenazah ya, nak dibawa masuk. WLA 151. WLA 151. Ingat lagi kan nombor kereta kan? Kereta kancil. Ya? Qala ya Sufyan ma ra'ayna khairan qat illa min rabbina. Qultu ajal. Saya baca maksudlah ya. Kata Abul Habib Al-Badawi rahimahullah, Sufyan. Dia kata pada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kita tidak pernah melihat apa jua kebaikan kecuali semua itu adalah kurniaan Allah semata-mata. Benar kan? Kata Abul Habib. Lalu kata Sufyan, ya. Jadi kenapa kita tidak suka bertemu dengan Allah yang kita tidak pernah melihat apa jua kebaikan kecuali semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang lagi cerita ni, tapi saya nak pergi satu-satu. Pertama, bagus tuan-puan, kita memahami yang pertama ni, apa dia? Jangan fikir yang pertemuan dengan Allah yang mati tu dulu. Yang solat ni, solat. Kan solat ni ibarat macam kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang solat dengan kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana tahu, yakin, sedar seluruh kurniaan daripada Allah. Baiknya Allah ke aku, tak sabar nak solat Zuhur. Baiknya Allah ke aku, banyaknya nikmat Allah bagi ke aku. Allah, menguntun-untun hati nak solat Asar. Dia lain. Ya, maknanya betul-betul menyedari dan menghayati seluruh kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuncak dia apa dia? Dilatih dengan solat tadi, kemuncak dia apa dia? Menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nak jumpa engkau ya Allah.
baik yang amat-amat yang maha baik dengan aku. Aku rindu amat ni dengan Engkau ya Allah. Nak jumpa Engkau ya Allah. Bertahanlah sikit hidup ni, kok susah senang pun. Kenapa? Dijanjikan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lepas tu dia berkata lagi, wahai Sufyan, ketiadaan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu sebenarnya merupakan suatu pemberian daripada Allah kepadamu. Ini kerana dia tidaklah menghalangmu daripada pemberiannya dengan sebab dia bakhil ataupun miskin. Faham tuan-puan? Allah tak bagi sesuatu pada kita, sebenarnya itu hikmah dia besar. Makna hikmah besar tu, benda lain Allah nak bagi. Kenapa? Sebab Allah maha kaya. Allah memiliki segala-galanya. Terlalu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi apa saja yang kita nak. Tapi Allah tak bagi. Kenapa? Kerana ada yang lain yang Allah nak bagi yang lebih baik daripada yang maha baik. Jadi orang macam ni, faham macam ni kan, memang senang hati dia. Allah nak bagi yang lebih baik. Allah nak ganti yang lebih baik. Yakin. Tetapi dia tidak memberi kepadamu, ya, bila Allah tak bagi apa yang kita nak, adalah untuk melihat responmu kepadanya, reaksimu kepadanya, dan untuk mengujimu. Wahai Sufyan, sesungguhnya kamu ada perasaan mesra, seronok dan tidak pernah merasa sunyi bersama dengan Tuhanmu. Bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga ada kesibukan yang tersendiri. Ini adalah nasihat daripada Abu Habib. Maksud dia apa dia tuan-puan sekalian? Akan sampailah hidup kita ni tuan-puan sekalian, mesra kita, kemesraan, keseronokan, hiburan segala, rasa tak sunyi tu bukan lagi asbab manusia. Memang akan, insya-Allah, ya, sampai ni waktu ni kita mula rasa seronok bersunyi-sunyian dengan Allah, rasa macam ada kemesraan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak rasa sunyi. Mungkin dah rasa dah kot kan, duduk sorang-sorang, sedap duduk sorang-sorang. Ya, kita rasa ya Allah ini waktu kita boleh pegang tasbih lah, boleh baca Quran, boleh. Tak ada orang kata tak sunyi kan? Tak sunyi, tak sunyi. Macam-macam aktiviti buat, macam-macam. Aktiviti tu pula semua kesibukan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah nasihat daripada Syekh Abu Habib Al-Badawi rahimahullah. Kata Syekh Zarruq rahimahullah, segala taqallub, at-taqallubat adalah untuk at-ta'rif. Apa makna at-taqallubat? Bolak-balik keadaan hidup kita. Bolak-balik ya Allah. Kejap okey, kejap tak okey, kejap ke atas, kejap kat bawah, kejap menangis, kejap ketawa, kejap sedih, kejap macam-macam. Apa kata Syekh Zarruq? Segala at-taqallubat, semua tu adalah untuk ta'rif, adalah untuk mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi carilah hikmah yang sangat besar dalam penerimaan atau penolakan tadi, ya, yang kita faham daripada awal, daripada hikmah 93 lagi. Cari hikmah yang besar apa dia? Bagaimana untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan menguatkan ikatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk datang dan pergi. Makhluk ni, dunia ni fana sangat. Semua benda jadi bukti depan kita dah betapa fananya. Sementara, tak kekal. Allah Subhanahu Wa Taala itu yang maha kekal. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Hayyun la yamut, maha hidup. Tak ada mati, tak ada apa segala.
Maha hidup. Jadi kita ni kena tahu juga, menghargai diri kita sendiri dengan memberikan, mengarahkan diri kita untuk membuat pilihan yang terbaik, disibukkan dengan yang terbaik, ya. Barulah insya-Allah upgrade lah diri kita kan. Itu lebih baiklah. Akan jadi insan yang lebih baik insya-Allah. Kita berhenti setakat ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, sedar tak sedar, sengaja tak sengaja, dulu, sekarang ataupun akan datang, dan Allah mengurniakan kepada kita qalbun salim. Allahumma ati anfusana taqwaha, Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Tuan puan, sudah terlupa tadi sudah sebut 3 perkara kan? Yang ketiga tu jaga kita punya tindakan pada orang lain kan? Ya, jangan ambil hak dia, jangan ni. Yang keempat, penting ya, yang keempat ni adalah jaga seluruh penampilan akhlak kita. Kita nak tahu kita lebih baik tak lebih baik, tengok ke akhlak. Ya, tengok ke akhlak. Aku ni berjaya ke tak berjaya ya melepasi ujian-ujian ni apa dalam hidup ni, tengok akhlak je. Kalau akhlak kita makin syukur, makin sabar, makin redha, makin tawakal, makin baik, makin halim, makin latif, ya, makin pemaaf, insya-Allah itu penanda aras kita berjaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.